dua imam ini. Okey. Jadi katanya tasdik, ada ikrar. Yang ketiga, tiada amal soleh. Ya, nah, kenapa disebut tasdik pertama, kedua, ikrar ini murakkab ya? Jadi hakikat iman dalam ahli sunnah wal jamaah menggambarkan murakkab, menggambarkan susunan. Ya. Menggambarkan susunan. Nah itu. Jadi susunannya bagaimana? Susunannya bermula dengan tasdik, kemudian ikrar. Nah, kemudian baru terkait dengan amal. Ya. Susunannya bermula dengan tasdik, kemudian ikrar, nah kemudian baru terkait dengan amal. Susunannya, nah berarti ada susunan pertama, susunan kedua, susunan ketiga. Paham kah? Nah itu maksud susunan. Okey, jadi individu ini, individu yang kita sedang bincangkan ini, mana pen merah? Merah tidak? Tidak. Hah? Siapa usi? Hah? Di mana? Okey. Ini payah kita nak fokus kalau sudah biru dengan biru tak boleh. Okey. Okey. Nah, itu saja isunya. Ada tasdik, ada ikrar, tiada amal saleh. Nah, orang itu tetap mukmin, ya. Hukumnya, hukum dari segi tauhidnya, dari segi akidah tetap mukmin. Artinya dia tetap beriman. Tetapi dikirakan sebagai derhaka, ya. Dikirakan sebagai derhaka, nah itu disebut mukmin asi. Nah, orang inilah yang kemudian para ulama bersepakat mengatakan dia nanti dimasukkan ke neraka. Diazab maksudnya. Kemudian selesai tempohnya, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini cerita di akhirat ya. Nah, orang yang seperti ini selama mana tidak terbatal tasdiknya, tidak terbatal ikrarnya. Ya kan? Nah, dia cuma mukmin yang asi, disifatkan ataupun disabitkan dengan mukmin yang asi, yang derhaka, selama mana penderhakaan itu tidak membatalkan ikrarnya, ikrar dulu, tidak membatalkan ikrarnya dan kemudian membatalkan tasdiknya. Paham ya? Nah, okey. Nantinya dia mengerjakan amal soleh. Nah, ini kemudian ini dia mengerjakan amal soleh. Ya. Dia mengerjakan amal soleh, berarti dia melakukan amal. Nah, ketika itu lepas dia dari derhaka. Nah, berarti isunya di sini boleh labelkan sebagai di sini. Nah, topik ini isunya adalah amal soleh saja. Tetapi amal soleh tidak boleh dilihat sebagai hakikat iman. Nah, itu saja. Ya. Amal soleh tidak boleh dilihat, tidak boleh diletakkan sebagai hakikat iman. Amal soleh itu cuma menjadi syarat sempurna iman. Jika amal soleh diletakkan sebahagian daripada hakikat iman, nah orang yang mati tidak sembahyang, orang yang mati tidak puasa, kan? Nanti semuanya dikira sebagai kafir. Paham gak? Nah, ini permasalahannya. Okey. Jadi kalau ada masalah di sini, kita selesaikan dulu. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari ataupun bukan Imam Abu Hasan Asy'ari di sini ya. Di sini kesimpulan kedua-dua qaul ahli sunnah wal jamaah ya. Nah, jadi
Ahlussunnah wal Jamaah pertama sekali dari segi prinsip, ya, dari segi prinsip meletakkan murakkab, ya. Iman itu murakkab, ditulis di sini. Iman itu murakkab. Murakkab artinya tersusun, ya. Tersusun, bersusun. Satu, pertama tasdik. Yang kedua ikrar. Ikrar di sini bukan ucapan dua kalimah syahadah itu. Ucapan dua kalimah syahadah yang zahir itu menjadi tanda saja. Sedangkan ikrar di sini bermaksud menerima agama. Nah itu. Okey? Dan kemudian susunan yang ketiga, ya, ini keluar daripada hakikat iman, dimasukkan susunan ketiga baru beramal. Ini prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sekira-kira ada dua ini, nah beriman dia, tapi derhaka, ya kan? Nah kalau dia ada tiga ini, nah berarti beriman dengan benar. Ya, nampakkah? Sekiranya ada dua saja, ada tasdik, ada ikrar. Nah orang itu beriman, tetapi klasifikasi imannya adalah derhaka ataupun bermaksiat kepada Allah SWT. Nah, kemudian sisi lain, kemudian ada tasdik, ada ikrar, kemudian dia beramal. Ya, beramal artinya melaksanakan hukum hakam kita perintah Allah SWT. Nah, berarti sempurna imannya. Nampak itu, ya? Kalau nampak nanti kita mau bincang panjang. Okey. Kemudian musannif menyimpulkan lagi. Nah, Walid mau tulis di mana sebagai B? Sini, ya. Ini B. Kesimpulan kedua, kesimpulan B. Ya kan? Ada tasdik, ada tasdik, ya. Kemudian kedua ada ikrar. Kemudian yang ketiga ada amal. Ketiga-tiga ini sempurna sudah nampaknya. Tetapi ya, melakukan perkara-perkara yang membatalkan iman atau kufur, ya. Perkara yang membatalkan iman atau kufur sabit dengan pertama ikrar, ya, dan kedua tasdik. Nah, melakukan perkara yang membatalkan iman atau kufur sabit dengan ikrar atau tasdik, maka tetap jadi kafir. Nak kasih tulis supaya kaul-kaul ini diingat. Jadi ustazah apa sampai tidak ingat? Syarah Aqidah Al-Kubra. Tulis besar-besar sikit. Nanti mata semua buta. Tak sempat, umur 20 mata buta sudah. Nampak tak? Okey. Kita sistemkan.
Dia bukan hakikat. Ya, kalau kita sabitkan, kalau para ulama menyabitkan dia dengan hakikat, berarti sahibul badar yang Rasulullah SAW nampak dia dimandikan oleh para malaikat itu tidak betul. Begitu kan? Kenapa? Kerana dia belum sempat solat, dia tidak solat. Itu sebab itu. Tapi dia menerima agama. Dia menerima agama Islam itu. Maksudnya macam itu. Jadi sebab itu ikrar itu sebagai tanda menerima agama. Itu yang kita maksudkan. Yes, dia beriman, dia beriman. Jika ada dua perkara ni, ada tasdik, ada ikrar. Ini kesimpulan daripada dua imam. Kesimpulan daripada dua imam Mu'tabar Ahlussunnah wal Jamaah yang kita sedang baca sekarang ni. Jadi mereka berkesimpulan ada tasdik, ada ikrar, tapi tidak ada amal soleh, tidak ada amal maksudnya. Orang itu adalah mukmin, dikirakan sebagai mukmin, beriman, tetapi dikirakan sebagai derhaka atau kita sebut mukmin asi. Kan? Mukmin asi ini nanti penjelasan fatwa, dia nanti dimasukkan ke dalam neraka. Di akhirat dia akan dimasukkan ke neraka, dia azab, selesai tempohnya akan dimasukkan semula ke dalam syurga. Itu. Nah, jadi apabila dia mengerjakan amal soleh, berarti lepas dia dari neraka, dan di sana kita sebutkan sempurna, disebut sebagai sempurna iman. Macam tu. Jadi itu yang saya tulis di tepi ini. Sebagai gambaran untuk menunjukkan kata, kalau berlaku begini, tersusun begitu, okey lah. Itu disebutkan sebagai mukmin yang sempurna. Gitu. Itu kemungkinannya akan jadilah tu. Itu kalau kita tengok di qaul Abu Mansur yang tu ada, di qaul Imam Abu Hasan Asy'ari pun ada qaul tu. Itu disebut alamatul munafiqin. Tanda munafik tu. Tanda munafik ni dia ada ikrar, tapi dia tak ada tasdik. Itu kan. Ada tanda-tanda dia. Salah satu tanda tasdik itu adalah ikrar lah. Ikrar menerima agama. Begitu. Kan? Itu yang kita sebut dah tu. Yang kita baca dah sudah. Tanda kata dia ada tasdik tu adalah dia ikrar. Dah. Orang munafik adalah munafik. Kalau dia ada tasdik, dia bukan munafik. Sebab itulah kenapa dan mengapa orang munafik itu diperlakukan seperti orang Islam, orang beriman macam biasa juga. Sebab nilai yang di dalam hati itu kita tak tahu. Kan? Jadi oleh kerana itu, maka kita mengambil qaul Imam Abu Mansur Maturidi yang kita kata tu. Kalau ikut qaul Imam Abu Hasan Asy'ari, kalau zahir dia nampak tak beriman, batin pun tak beriman. Maksudnya apa? Kalau zahir dia tidak menunjukkan tanda sebagai orang yang beriman, tidak bersifat dengan sifat seorang yang beriman, bermakna batin dia pun tak beriman. Kalau berdasarkan Imam Abu Hasan Asy'ari, mayat dia kena buang betul saja. Nanti kita baca qaul yang fasal yang kedua nanti. Kan? Sampai pasal yang kedua nanti kita tengok Allah banyaknya tanda. Kan? Masya Allah. Okey, kita ambil yang C nanti. Kita selesai yang ni dulu, okey? Nah, yang kedua ada tasdik, ada ikrar, ada amal. Ada amal sekalipun, tetapi melakukan perkara-perkara yang membatalkan iman ataupun perkara yang kufur, sabit dengan ikrar. Sabit berarti terkaitnya. Sabit berarti terkait dengan ikrar, terkait dengan tasdik, maka tetap jadi kafir. Walaupun tarkibnya, susunannya sempurna. Ini kesimpulan daripada dua-dua imam kita. Okey. Kita tengok lagi apa di sana. Kemudian terkait dengan munafik yang Wajib tanya tadi. Nah, kita letakkan sebagai C. Tidak perlu C.
Yang ini boleh menunjukkan. Nah, C kita letakkan C, okey. Letakkan sebagai C. Nah, satu tiada tasdik. Nah, kita kosongkan. Kosongkan tiada tasdik, tetapi ada ikrar. Ya. Nah, ini dari segi hukumnya tidak beriman. Ya. Dan disebut sebagai munafik, kelakuan munafik. Nah, disebut sebagai munafik. Kalau kita tigakan sekali, ada amal sekalipun. Nah, sama saja. Ini kelakuan orang munafik, di mana di hari akhirat, ya, di akhirat akan kekal dalam neraka. Ya. Tetapi di dunia, ini di akhirat ya. Nah, di dunia, tetapi di dunia dijalankan hukum Islam ke atasnya. Nah, bolehkah? Okey. Nah, ketiga-tiga itu merupakan kesimpulan daripada qaul kedua-dua imam Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, perhatikan betul-betul, fahamkan betul-betul. Nah, jika ini kita faham, kita boleh pergi jauh lagi. Ijtihad sampai kepada ijtihad. Nah, kitabnya semua ada di situ saja. Nah, perhatikan ya, yang tidak paham sila kemukakan pertanyaan. Sebelum kita sambung yang malam ini. Bang Haji tengok muka surat 13. Ada di situ. Al-faslu tsani fima yufsidul iman, katanya. Fasal yang kedua pada menyatakan barang ai perkara yang membinasakan iman. Di situ kita akan tengoklah. Kan? Apa benda yang boleh membinasakan iman itu? Membinasakan ikrar kita, membinasakan tasdik kita. Begitu. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita sihat, kita boleh bincang panjang. Tak sihat, kita tidur dulu. Dia tak sedar ni di bawah pengaruh ilmu. Nah, di bawah pengaruh ilmu. Nah, dalam arti kata yang lain, kita mungkin berdosa sebab kita tak ada ilmu. Itu. Yes. Tak ada hal. Allah SWT ni dia buka pintu taubat selama mana nyawa kita tidak berada di halqum, atau berdasarkan kepada hadis Nabi. Berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Allah buka pintu taubat kepada hamba-hamba dia ni selama mana nyawa tidak sampai di halqum. Berarti nazak tu. Kan? Yang keduanya, matahari bertukar perjalanannya. Daripada timur ke barat. Barat ke timur ke guna tu. Bertukar. Itu masa itu pintu taubat tertutup. Jadi selama mana nyawa tak sampai di halqum, matahari tidak berubah perjalanannya, maka pintu taubat tetap terbuka. Jadi persoalan majid tadi, boleh tak kita tak tahu kita silap kan? Tak, kalau silap kita tak tahu masa itu kita jahil, kita berdosa sebab jahil itu. Kan? Bolehlah kita minta ampun? Iya, sudah barang tentu lah. Kan? Itu jahil termasuk hal yang wajib kita bertaubat sebenarnya.
Ya. Sama aja. Dia isu dia di sana satu zahir, satu batin, satu jasmaniah, satu rohaniah. Dalam hal sembahyang, ya Allah ampun kalau aku tak sembahyang, itu terkait dengan jasmaniah, kan? Dalam hal iman ni, hal keyakinan, hal tasdik sebagainya, ya Allah aku minta ampun kalau aku tersilap dan sebagainya, misalnya begitulah. Dia benda ni dan Rasulullah ajak kepada sahabat-sahabat, kan kalau sahabat-sahabat mai daripada macam-macam ragam depa pun. Bila masuk Islam saja, Rasulullah cerita saja neraka azab begini, depa pun takut macam kita jugalah. Nah, ketika takut, wahai Rasulullah, macam mana aku dulu jahiliah. Nah, turunlah ayat Quran. Antara ayat Quran yang kita dah baca tu, apa dia? Apabila mereka melakukan kesalahan dan dosa, datang mereka kepada Rasul, kan? Dan Rasul meminta ampun untuk mereka. Fastaghfiru rasulahum, apa bunyi ayat yang begitulah, saya tak ingat. Maka Allah akan mengampunkan dosa. Gitu kan? Jadi ayat itu juga yang kita pakai dalam ahli sunnah, pakai kita pergi ziarah makam Nabi SAW, beri salam kepada Rasulullah. Antara perkara dia, wahai Rasulullah, ya, mohonlah ampun untuk kami. Itu di antara tu. Tapi Wahabi marah lah. Dia kata pergi minta ke orang mati. Kadang-kadang Wahabi ni pun pening bila kita baca ayat Allah SWT, wala tahsabanna alladhina qatilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu sangka orang yang mati syahid itu mati. Bal ahya', bahkan dia hidup. Allah Taala kata di sisi Allah, Allah memberi dia rezeki macam hidup di dunia ni. Kan? Bila kita berbincang dengan Wahabi ayat tu, dia pun gitu kan. Jadi Rasulullah SAW dah tentu-tentu dah syahid. Kan? Baginda Nabi SAW ni dia rangkul semua maqamat tu. Kan? Dia rangkul daripada kita ambil daripada salihin, syuhada, siddiqin, dia rangkul habis. Berarti syuhada dia. Kalau syuhada, bukan kita bercakap tentang Nabi, kita bercakap tentang syuhada pun memadai dah. Allah kata hidup bukan mati. Ya, cuma berpindah jasad tu saja. Dia tetap hidup. Nah, kalau hidup, takkan dia masalah dia nak berdoa untuk kita. Sebab itulah Allah SWT kata, sesiapa yang bersalawat kepada Nabi, maka Nabi bersalawat kepada dia balik 10 kali. Siapa yang memberi salam kepada Nabi, Nabi menjawab salamnya. Itu dalil tu. Dia. Kita bagi salam kepada Nabi kan, lala ni pun. Contoh dalam salawat, kaedah kita dia ada salawat yang Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim. Salam tu. Sama aja kalau kita duk sebut Assalamualaikum ya Rasulullah. Sama aja. Salam kita dijawab oleh Nabi SAW. Itu hadis sahih. Kalau berdasarkan kepada hadis itu sahih. Nah, dia puan gila Wahabi yang kata tak boleh itu. Tak ada ahli sunnah kata tak boleh. Alasan dia orang yang mati itu mati. Dia berpegang dengan hadis, bila idza mata ibnu adama in qata amalu illa bi salas. Bila mati anak Adam, putih tak ada apa dia. Kecuali 3 perkara ya. Pertama sekali sedekahun jariyah, itu sedekah jariah yang dia dah buat. Yang kedua, wa waladun salihun yad'ulah, anak-anak yang berdoa untuk dia. Dan yang ketiganya adalah au ilmun yantafa'u bihi. Daripada 3 ni pun Wahabi dia tak mau bincang. Nombor 2, nombor 3, nombor 2 dia tak mau bincang. Dia tak apa nak setuju. Wa waladun salihun yad'ulah tu. Kan, anak-anak yang berdoa kepada dia, dia tak apa nak bincang. Sebab alasan dia mati anak Adam ni habis, tak ada apa. Alasan dia macam tu. Jadi kok mana pula anak ni boleh berdoa ke dia? Jadi dia cuma sepakat dengan 2 ya. Apa nama? Yang pertama sedekahun jariyatun, dan yang kedua au ilmun yantafa'u bi. Anak berdoa tu dia tak berapa nak sepakat. Itu hadis sahih tu. Dia nyeri pun tak apa nak sepakat. Itu dia tak mau tu. Kan? Kalau dia sepakat dengan yang tu, masalah. Kan? Aduh, ya masya-Allah.
Jadi kita selawatlah kepada Nabi. Nabi menjawab salawat kita. Kata para ulama, sekali kita kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Nabi berselawat. Artinya Nabi berdoa kepada kita 10 kali. Itu kan? Apalagi kita memberi salam. Dan Nabi hidup. Nabi tergolong syuhada. Kalau berdasarkan kepada ayat Quran, maka orang yang syahid itu hidup. Dia tak mati. Allah kata begitu. Cuma alam saja berbeza. Sebab itu tak pelik kenapa para ulama mengatakan roh baginda Nabi SAW boleh saja ke mana-mana pun, sampai di mana-mana pun, sebagainya. Tapi isu-isu macam ni kita tak boleh cakap dekat orang awam terbuka lah. Ini apa jadi merapu, kan? Tu ada yang merapu dah di Negeri Sembilan ke manakah, kan? Pergi duduk di Mekah dah 300 orang, kan? Duduk tunggu Imam Mahdi. Wah iyalah, tak pernah diajak. Yang alim tak pernah mengajak begitu sebenarnya, kan? Lepas tu balik kena tangkap. Ni kata kena tangkap banyak orang lah. Balik daripada duduk di Arab Saudi ni, lari, batal visa apa semua, lari, duduk tunggu Imam Mahdi tu tak turun-turun. Modal habis lah. Nak makan tak apa, nak keluar tak berani, nak cukup. Kena cukup pun banyak, kena tangkap pun banyak. Ada tengok dalam berita Saudi, baca berita Arab ni. Kan masalah semua. Merapu. So mengaji betul-betul tak mau, kira nak merapu. Itu jadi masalah. Ya betul bah. Jangan kita belajar betul-betul miri. Nanti merapu saja. Tahu tak? Pahaman tu jadi merapu kan nak katanya. Ada pula dia berpegang dengan literal hadis tu. Hadis dia, padahal hadis tu banyak takwil dia. Ayat Quran pun banyak takwil dia. Kan? Bukan boleh baca ayat tu kita berpegang aja. Apalagi kita tak ada keahlian dalam soal tu, mana boleh. Kena rujuk kepada ulama punya takwil lah. Bila rujuk kepada ulama ternyata bertentangan lah takwil tu. Contohnya hadis Nabi SAW, bukan Nabi SAW, hadis berkenaan dengan Imam Mahdi misalnya. Hadis berkenaan dengan bila datangnya Mahdi, bila dia dibai'ah di Makkahul Mukarramah di depan Baitullahil Haram, maka semua orang umat Islam kena berbai'ah dengan dia walaupun kena merangkak pergi. Pahaman hadis tu ada 18 ke 19 tafsiran. Yang kata kita kena merangkak pi tu, macam maksudnya walau macam mana pun kita kena pi lah maksudnya tu, kan? Hak tu paling last sekali, paling dhaif sekali, paling lemah sekali tafsiran tu. Tapi hak tu pakai duk jadi gila lah ni. Bukan tak gila, tahap sasau tu ya. Ada duk hantar WhatsApp dekat kita, Syekh tak berbuat persediaan makanan enggak? Lah waya betul. Sebab itulah Said Ramadan Al-Buti kata, antara tanda kemunafikan kelompok-kelompok batil, antara tanda bukan kemunafikan itu merujuk kepada tipu daya lah. Kelompok-kelompok ni batil dia pak. Dalam situ ada tipu daya. Salah satu tipu daya dia adalah menakut-nakutkan umat dengan sesuatu yang tidak munasabah. Itu dia. Jadi sepatutnya umat tidak ditakutkan. Umat disuruh belajar. Kekuatan kita ada pada ilmu, kekuatan kita ada pada hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, begitu. Bukan nanti makanan tak ada, 40 hari tak ada makanan, 4 tahun tak ada makanan. Benda apa nak makan pun tak ada, ayam pun tak apa. Ini menakutkan. Sebab itu ulama salafus salih tidak pernah menggunakan kaedah tu. Inilah bahaya-bahaya dia. Biasanya dikaitkan dengan akhir zaman lah isu tu kan. Lepas tu kita pun jadi caca marba. Yang nu nak simpan, nak stok makanan untuk apa hari, dia nak stok untuk setahun. Dia kena beli freezer banyak. No? Dia kena beli freezer banyak. Lepas tu
Frida besar, dia kena beli banyak. Celah-celah tu berlaku pula mulhamatul kubra. Elektrik buat tak ada. Mampu habis makanan nak stok. Allahu Akbar. Kita ni isu kita ni. Ikut tu dah. Okey, balik kita. Kenapa? Melakukan perkara yang membatalkan iman sabit dengan Okey. Masalah kau apa? Kesalahan yang sabit dengan ikrar. Nah, sabit dengan ikrar artinya sabit dengan ucapan dua kalimah syahadahmu. Faham kan? Nah, ucapan dua kalimah syahadahmu itu apa artinya? Asyhadu an la ilaha illallah, apa artinya tu? Nah, nanti kau melakukan perkara-perkara yang membatalkan iman sabit dengan ikrarmu. Contoh, kau bukan menyembah Allah. Kau pergi menyembah pokok yang besar itu. Kau pasang lilin lah, pasang colok lah. Misalnya. Nah, itu sabit dengan ikrar kan? Dalam ikrarmu, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tapi dalam sembahanmu ternyata pokok atau patung atau apa saja. Kan? Nah, itu contoh. Dan kita cakap sudah tu tentang sujud dan sebagainya itu kan. Okey. Lagi apa sebagai contoh lagi? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu ikrarmu kan. Nah, aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah yang diutuskan untuk diikuti. Nah, kau tidak mengikut Nabi. Kan? Kau bercanggah dengan Nabi. Macam mana? Mau menikah terpaksa jadi macam kerabau. Nah, mana ada Nabi ajar itu? Betul kan? Mau menikah jadi kerbau dulu, tahu tak? Tempat kamu orang pun sama kah? Tidak? Tidak bagus, Pak. Jelas kah? Nah, jadi siap. Jadi berarti itu antara contoh, ya. Nah, kalau kita mengiktikadkan ini adalah apa yang diajar oleh baginda Nabi, nah itu berarti sabit dengan ikrar sudah. Padahal baginda Nabi tidak pernah mengajar begitu. Faham kan? Nah, termasuklah hal-hal yang lain yang diketahui oleh kita secara darurah. Faham kan? Nah, itu. Faham sila? Kemudian mulanya ikrar. Sabit dengan ikrar. Dan kemudian apabila ikrarmu rusak, berarti rusak agamamu. Nah, ketika rusak agamamu, maka rusaklah tasdikmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, inilah hal-hal yang mungkin berlaku pada awalnya secara kecil-kecil begitu, tetapi akhirnya membesar. Kan? Oleh kerana kita tidak ada pengetahuan, tidak ada ilmu, nah tentang tahqiq ini khususnya, nah perkara itu berlaku terus dalam diri kita. Tanpa sedar, rupa-rupanya kita kufur sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita bimbangi, itu yang kita takuti. Paham kan? Nah, nanti kita belajar fasal yang kedua. Apa yang terkait dengan iman, apa terkait dengan ikrar yang membatalkan, yang boleh merosakkan iman kita, yang boleh menyebabkan kita jadi kafir sama ada sedar ataupun tidak sedar. Nah, semua itu kita akan belajar. Okey, sila. Nah, apa dia tadi? Okey, dia buat amal nawaitu dia untuk dapat rezeki. Jadi apakah itu termasuk dengan bini Ini tak termasuk. Dia duduk di atas tu. Yang A, yang A tadi. A lepas pisang nak sangkut itu. Saya padam. Keliru. Itu termasuk asi. Contohnya dia buat ibadah dia kerana apa? Selawat banyak-banyak kerana murah rezeki. Nah, itu contoh kan? Nah, itu dia termasuk dalam ni. Dia termasuk dalam asi. Kan? Kecuali kita bercakap perhatikan betul-betul ya. Kita bercakap tentang tarkib. Jika ada tasdik, ada ikrar, ada amal. Begini. Jika ada tasdik, ada ikrar, ini tiada amal. Ada amal. Begini. Kita bercakap berdasarkan kepada tarkib. Jadi balik kepada isu tadi. Orang itu dia bersalawat kerana buat ibadat dia kerana rezeki, kerana nak cantik. Macam-macam lah. Dia katakan begitu kan.
Asal saja dia ada tasdik, dia ada ikrar, nah dia mukmin. Itu saja. Kecuali dia tidak ada tasdik, dia ada ikrar, kemudian dia ada amal, amal itu pula kerana itu, kerana ini. Nah, ini pengaruh sesuatu yang tidak, yang mungkin dia jahil dan sebagainya. Macam kita sebut fakta tadi lah. Selama mana tak syirik secara terang-terangan. Nah itu. Kan? Walaupun perbincangan kita buat sesuatu, tujuannya sesuatu bukan Allah SWT, itu bahagian daripada syirik. Tetapi syirik itu khafi. Kan? Syirik yang khafi, syirik yang tidak mengeluarkan kita daripada Islam, tetapi merosakkan amal kita. Ya, merosakkan amal itu kategorinya merosakkan adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun syirik yang mengeluarkan kita daripada agama, daripada iman, itu syirik yang dipanggil syirik jali, syirik yang berlaku secara terang. Contohnya dia kata Quran tak sesuai, kita kena ikut orang putih juga, lo rap juga, itu syirik secara terang-terangan lah. Macam tu. Clear? Yes. Kalau terang-terangan batal iman, itu sabit lah. Terang-terangan dia akan berlaku di sini lah, macam kita sebut tadi kan. Tetapi melakukan perkara-perkara yang membatalkan iman dan kufur, ya, iman ataupun kufur, sabit dengan ikrar dan tasdik, tetap jadi kafir. Ni walaupun dia ada tasdik, ada ikrar, ada amal. Itu jelas fakta tu. Cuma isunya, kalau kita gandingkan apa nama ini, tahqiq ini, rubuknya bahagiannya adalah usul din. Kita gandingkan dengan tasawuf. Tasawuf menggunakan istilah binasa iman, binasa Islam, itu istilahnya. Jadi kalau kita kaitkan dengan orang ni ada tasdik, ada ikrar, ada amal, pada dasarnya bagus, pada dasarnya sempurna. Tetapi apabila dia sabitkan, dia melakukan perkara-perkara yang mengkufurkan, yang membatalkan iman, sabit dengan tasdik dan ikrar, kita katakan tadi, ikrar dan tasdik kita katakan tadi, maka ketika itu binasa, rosaklah habis semua ni, binasa habis ni, yang namanya ikrar, yang namanya tasdik, yang nama amal, semua ni binasa habis. Allah sebut benda ni dalam Al-Quran, wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Itu dalil yang paling dekat, kan? Wa man yartadid minkum, Al-Quran menggunakan istilah murtad. Bila kita bawa kepada ilmu, murtad ini, istilah ini dipakai oleh fiqh, kan? Nah, kita sebut balik benda ni, banyak kali kita duk sebut dah ni istilah tauhid. Bagi hukum kepada murtad ni disebut kafir. Fiqh. Bagi orang yang batal iman ni, apa nama ni disebut murtad. Tasawuf. Bagi orang yang batal iman, binasa iman, disebut binasa lah. Binasa iman ataupun Islam. Ini istilah. Dia benda yang sama aja. Kafir, murtad, binasa iman Islam ni benda yang sama aja. Jadi konsep itulah yang kita sebutkan tadi. Bila berlaku, walaupun ada tasdik, ada ikrar, ada amal, tapi berlaku perkara-perkara yang membatalkan iman dan kufur, sabit ikrar, sabit itu tetap jadi kafir. Ini nanti kita bincang. Pasal yang kedua nanti kita bincang panjang. Tetap jadi kafir itu pasal apa? Baru kita detail kaitan-kaitan dan sebagainya. Macam mana? Mengamalkan Islam. Boleh? Boleh? Tak ada hal apa. Sebab kita membezakan, saya ni dalam disiplin duk mengajar ni, saya cuba membezakan ikrar ni. Saya tak mau kita faham ikrar di situ maksudnya mengucap dua kalimah syahadah yang terkait dengan amalan. Saya tak mau faham lagu tu. Faham lagu tu pada saya tak menepati.
prinsip ahli sunnah wal jamaah ni. Saya nak kita faham macam mana? Kita faham ikrar dua kalimah syahadah itu tanda kepada tasdik tu. Saya nak kita faham macam tu. Tanda kita menerima agama, sebab tasdik, dalam tasdik itu antara lain adalah agama. Jadi tanda dia tu lah kita ucap, kita ikrar tu. Boleh faham saya sebut kan? Jadi balik kepada kita tadi, amal. Jadi amal ini dia pengaruh lain. Dia bukan dia macam mana kita nak sebut? Kalau kita guna istilah, selalu saya duk guna istilah hubungan. Dan yang kedua perhubungan. Kan? Nah, jadi amal ni dia terkait dengan amal terkait dengan perhubungan. Betul kan? Amal tu dia terkait dengan perhubungan kita. Sedangkan yang kita duk cakap ni hubungan. Kita kena bezakan. Ya, kita kena bezakan dua perkara. Hubungan dan perhubungan. Bila kita sebut tentang amal berarti amal tu dia terkait dengan perhubungan. Okey? Apabila kita sebut tasdik dengan ikrar dalam konteks yang kita sedang bincang, itu terkait dengan hubungan. Jadi dua hal yang berbeza. Persoalan kita tadi, apakah amal itu berarti beramal dengan Islam? Ya. Kan? Kita nak beramal dengan apa lagi? Sebab dalam ahli sunnah wal jamaah ni, beramal itu luas skopnya. Nah, kecuali Wahabi skop dia kecil sangat je. Dia pandai pula. Bila kena kat dia kata ini bukan perkara akidah. Kalau kena kat orang lain, ini terkena perkara akidah, dia kata. Macam tu lah. Orang buat birthday, dia kata bid'ah. Termasuk maulid tu bid'ah. Bila dia buat birthday, orang komplain dia itu, kata bid'ah. Dia kata ini bukan perkara, bukan masuk akidah. Dia pusing 360 darjah. Aduh, ya Allah. Okey. Allah Ta'ala bagi faham mudah-mudahan. Pelan-pelan ya. Kita nak menuntun ni, kita nak menuntun pelan-pelan sebab tahap kita bukan sama. Macam mesti berbeza-beza. Nak kena pelan-pelan seterus-terus. Tapi bagus juga, manfaat dia bagus juga. Kurang-kurangnya apa yang kita cuba ketengahkan ni, satu pemikiran selesai. Di pemikiran kita tambah maklumat. Itulah. Okey, lain. Ada pertanyaan lagi berkaitan dengan ni? Bagi faham tu betul. Kalau duduk dalam teks macam ni, mungkin kita payah faham. Kita jadi keliru, kita jadi celaru. Nah, kita bawa keluar bagi macam ni. Kemudian yang C tak ada tasdik, tapi ikrar. Seperti dia menerima agama. Seperti dia adalah seorang yang menerima agama. Dalam arti kata lain, dia mengaku Islam lah. Kan? Dia mengaku Islam. Mungkin nama dia dan sebagainya menunjukkan dia seorang Islam. Kan? Yang ketiga, dia ada amal. Mungkin dia ada amalan, tapi dia tidak ada tasdik. Jadi bila dia tidak ada tasdik, berarti dia tidak ada hubungan. Itu istilah kita yang lazim kita duk mengajar, kita duk bincang dah. Nah, orang ni apa dia? Orang ni tidak beriman dari segi hukumnya. Kan? Dan kalau tidak beriman, apa kita sabitkan? Sabit dengan munafik. Itu kita baca di teks kita. Jadi kalau dia munafik, di akhirat dia akan kekal dalam neraka. Itu tetap dah, sebab munafik sama taraf dia dengan kafir. Bahkan ulama mengatakan lebih teruk daripada kafir mutlak munafik ini. Sebab itu Al-Quran turun dengan ayat innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ini akan diazab di dasar neraka. Para ulama tafsir mengatakan lebih buruk, lebih teruk lagi keadaan dia daripada orang-orang yang kafir, orang yang kafir mutlak. Nah, berdasarkan kepada ayat tu. Jadi balik kepada hal kita tadi, orang munafik di akhirat dia akan kekal dalam neraka. Jadi munafik ni dia tidak ada isu masuk syurga, masuk neraka, dia azab, kemudian diangkat masuk ke dalam syurga. Dia tidak ada isu tu. Sebab itu saya letakkan A, B, C supaya kita nampak perbezaan. Jelas ya? Okey. Kemudian tetapi isu masalah dia sekarang ni di dunia macam mana? Di dunia. Ketika hidup dia dengan kita macam mana? Itulah. Tetapi di dunia dijalankan hukum Islam ke atasnya. Dia mati, kita kena sembahyangkan dia.
Dia mati, kita kena mandikan dia, sembahyangkan dia. Dalam arti kata yang lain, kita kena melakukan hukum Islam ke atas dia, dan dia sendiri pun pada ketika-ketika lain melakukan hukum Islam ke atas dia sendiri. Faham tak? Nah itu. Bagi faham betul-betul ya, pada dasarnya kita ada 3 isu di situ. Kesimpulan daripada Ahlussunnah wal Jamaah keseluruhannya. Nah, Walid akan tanya balik sorang-sorang. Spesifik akidah. Spesifik tahqiq akidah. Walid akan tanya sorang-sorang. Ingat ya, Walid sebut ini sorang-sorang, bukan mau tanya semua sekali, tanya sorang-sorang. Tidak boleh korotan 30 rotan. Rotan lembik, okey, tangguh dulu. Tu rotan lagi. Faham ke sila? Nah, habis sudah Nah, habis kita teruskan. Balik baca, perhati yang membezakan apa, kan? Coba untuk takhrij, keluarkan persoalan dari situ. Nah, terserah apa. Kau ada 10 persoalan pun, kau jangan takut mau tanya apa. Kan? Nah, ini sampai 10 soalan ni, aku mau tanya nanti apa, Walid cakap pula. Aku mau cakap apa, kamu orang tanya, aku jawab apa. Jika kamu orang tidak tanya saja yang mungkin, oh dia orang tahu sudah. Nah, itu masalahnya. Faham tak? Okey, terus malam ini sambungannya. Tetapi jika diketahui bahawa sujudnya itu tiada kerana membesarkan dia. Ini kita terkait dengan siapa ya? Dengan orang yang ada tasdik, ada ikrar, ada amal sekalipun, tetapi melakukan perkara-perkara yang membatalkan ikrar dan tasdiknya. Nah, kita berbincang tentang itu. Jadi siapa itu? Nah, yang B ini kan? Yang B ini, Pak. Ada tasdik, ada ikrar, ada amal. Cantik sudah. Tetapi melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan batal imannya dan jadi kafir. Nah, diberikan kepada kita contoh di atas sana. Bukan diberikan kepada kita contoh, disebutkan. Tetapi jika diketahui, ini tetapi sudah. Maka jadi batallah pada syarak ikrarnya dan tasdiknya dan amalnya dengan alamat yang tersebut itu. Alamat yang tersebut itu merujuk kepada perkara-perkara yang membatalkan iman. Perkara yang menyebabkan jadi kafir, menyebabkan jadi murtad atau menyebabkan binasa iman dan Islam. Nah itu. Okey. Kemudian kata musannif, tetapi jika diketahui bahawa sujudnya itu tiada kerana membesarkan dia. Nah, kita dapati ini jadi kafir dengan perbuatannya. Nanti kita belajar jadi kafir dengan pikiran, jadi kafir dengan perasaan, jadi kafir dengan perbuatan. Nanti kita belajar semua itu dalam fasal yang kedua. Nah, artinya ada jadi kafir dengan sebab pemikiran, ya. Ada jadi kafir dengan sebab perasaan, ya. Nah, lebih-lebih lagi jadi kafir dengan sebab perbuatan. Nah, lebih-lebih lagi. Sebab jalur yang membawa, yang boleh menyebabkan kita sampai kepada jadi kafir ada 5. Betul? Nah, ada 5. Kebanyakannya adalah perbuatan. Kebanyakannya. Kan? Nombor 2, perkataan. Nombor 3, nah dengan i'tiqad hati, dibilang i'tiqad hati. Apabila sebut i'tiqad hati, nah itu terkait dengan akal dan hati sudah. Ya. Kau siapa yang ingat? Ada 5 jalur itu. Kau ingat, Mizi? Nah, gunakan suara jantan kau. Jangan suara perempuan, Pak. Cakap kuat-kuat. Kasih dengar. Nah, 5 jalur yang boleh membawa kepada kebinasaan iman. Apa? Berbantahan. Nah, kau ni baru belajar beberapa hari saja tidak ingat. Aku 30 tahun dulu ku ingat lagi. Mana tu? Kau suka makan itu.
suka makan takoyaki dengan teh mengigau. Itulah sebabnya aku bilang jangan kau minum teh mengigau itu. Jangan kau makan takoyaki itu. Tidak makan. Kenapa kau otak jadi begitu? Baru berapa hari saja belajar lupa sudah. Kalau macam tu kau kena zikir kasih banyak tau. Salawat Nabi kasih banyak. Okey, terus. Tetapi jika diketahui bahawa sujudnya itu tiada kerana membesarkan dia. Jika diketahui berarti kita, orang lainnya, orang yang ketiga tahu bahawa sujudnya itu bukan kerana membesarkan dia. Bukan kerana membesarkan yang dia sujud. Faham tak? Nah, contoh ada cerita di zaman Jepun. Nah, kamu orang mana tahu zaman Jepun? Mbak Walid pun tidak tahu. Aku dengar cerita dari orang saja. Zaman Jepun menjajah negara Tanah Melayu. Nah, Jepun itu perangainya buruk. Dia mau makan buah pinang. Orang bilang buah pinang tidak boleh makan. Dia mau makan juga buah pinang. Cerita orang. Nah, disuruhnya orang itu panjat. Orang itu panjat buah pinang, turun bagi dia makan, dia makan-makan tidak boleh makan. Mau makan macam mana? Buah pinang. Kecuali kau ambil isinya, kau makan dengan sirih. Betul kan? Nah, dia mau makan buah pinang itu sebab dia nampak merah-merah. Nah, dia marahnya orang itu. Kenapa buah pinang ini tidak boleh makan? Padahal orang itu kasih tahu dia sudah. Buah pinang ini bukan untuk makan begitu. Dia suruh orang itu buat buah pinang supaya dia boleh makan. Membuat macam mana? Nah, kemudian apabila tidak boleh, disuruhnya orang itu sujud pada dia, tahu tak? Istilahnya sujud. Nah, jadi orang ini pun kerana takut dibunuh oleh Jepun, sujud dia. Faham tak? Nah, apakah sujud itu boleh membatalkan imannya? Nah, itu isu yang dibincangkan. Nah, faham tak? Nah, itu yang dimaksudkan tadi. Tetapi jika diketahui bahawa sujudnya itu tiada kerana membesarkan dia, bukan kerana membesarkan si Jepun itu, bahkan dia melakukan sujud dalam hatinya laknat bila memampus Jepun ini dan sebagainya, betul kan? Nah, berarti sujud itu bukan kerana membesarkan si Jepun itu, ataupun apa-apa saja, Pak. Ya kan? Jadi apakah itu nanti membawa kepada kebinasaan iman, murtad ataupun kufur sabit dengan ikrar? Tidak. Nah, itu. Nanti kita lihat fatwanya di ujung. Kemudian apa lagi? Dan tiada kerana mengiktikadkan uluhiyah. Tiada kerana mengiktikadkan. Demikian juga sujud itu tadi bukan kerana mengiktikadkan uluhiyah. Nah, uluhiyah itu dhabitkan ketuhanan. Ini bukan uluhiyah dalam arti kata yang kita bincangkan hak-hak Tuhan ya, tapi uluhiyah di sini dengan makna ketuhanan. Nah, jadi disujudnya kepada Jepun tadi bukan dia mengiktikadkan Jepun itu sebagai Tuhan. Nah, ini andaian-andaian awal. Kerana kita bincang sudah, sujud ada dua jenis, betul? Nah, satu jenis adalah mengantarkan dai ke bumi. Satu jenis lagi adalah kecenderungan. Nah, jadi itu perbincangan-perbincangan yang kita ada sudah. Siapa yang tertinggal perbincangan itu sila kutip. Nanti mau ke depan kau kebingungan saja. Apa ini? Apa ini? Kalau tidak sempat mengulang-ulang banyak. Okey. Ulang ya. Tetapi jika diketahui itu oleh orang lain ya. Oleh orang lain, oleh kita misalnya. Bahawa sujudnya itu tiada kerana membesarkan dia dan tiada kerana mengiktikadkan uluhiyah ai ketuhanan. Padahal adalah hatinya tetap dengan tasdik. Nah, ini isunya orang yang melakukan perbuatan sujud. Sujud adalah sebahagian daripada perbuatan yang boleh mengkafirkan, betul? Ya kan? Nah, orang yang melakukan perbuatan sujud secara terpaksa. Nah, isunya begitu. Ya? Terpaksa, dipaksa dan sebagainya. Jadi apa kesannya terhadap iman di situ? Kata musannif, maka tiadalah dihukumkan atasnya dengan kufur pada batin, kata musannif. Nah, orang itu tidak dihukumkan atasnya dengan kufur pada batin. Tidak dihukumkan atasnya dengan kufur pada batin, artinya
pada sisi Allah Subhanahu wa taala dia tetap beriman. Nah itu. Kemudian hanya dihukumkan atasnya dengan kufur pada zahir jua. Nah, adapun pada zahir artinya pada pengetahuan manusia, nah boleh dihukumkan dengan kufur, boleh. Ya. Ini ada kes ini sebenarnya. Ini berlaku pada zaman-zaman khalifah ya. Abbasiyah kah? Yang pasti lepas daripada Umayyah. Abbasiyah. Ya, ada satu utusan dihantar oleh khalifah ke satu tempat, lupa oleh ceritanya tempat. Kemudian utusan ini kemudiannya murtad di tempat itu. Dia dihantar, nah sampai di tempat itu, nah mereka memberi layanan kepada dia sampai dia mabuk, sampai dia pening, akhirnya dia melakukan macam-macam kesalahan, nah, akhirnya dia murtad. Kan? Jadi apabila hal itu diketahui oleh khalifah, khalifah menjatuhkan hukum, dia ditangkap. Nah, ketika ditangkap dan sebagainya, jadi murtadnya itu kita katakan murtadnya itu tidak dikira. Ya, karena apa? Karena dia dalam keadaan yang hilang akal, ya. Karena dia dalam keadaan yang hilang akal, dia mabuk dan sebagainya, dimabukkan, gitu kan? Nah, sisi lain mengatakan bahawa dia terkena dengan orang-orang bukan Islam. Ya. Nah, itu ada penceritaan yang panjang yang nanti kita kaji tentang itu. Kenapa, mengapa? Nah, jadi orang ini dihukumkan dia tidak mukmin pada zahir. Sebab murtadnya ada isu dan sebagainya. Ya. Tetapi para ulama ketika itu menghukumkan dia mukmin pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Nah, jadi walaupun pada zahirnya dia tidak mukmin, jadi jenazahnya diserahkan kepada orang-orang bukan Islam. Sementara para ulama berfatwa begitu. Nanti ada faktanya. Masa sekarang tidak sesuai untuk kaji. Sekarang kamu orang faham dulu dasar-dasar ini. Okey? Terus. Tiadalah dihukumkan atasnya dengan kufur pada batin, hanya dihukumkan atasnya dengan kufur pada zahir jua. Maka tiadalah diperlakukan atasnya segala hukum Islam yang telah tersebut itu. Nah, kes ini mirip dengan B ya. Kita sebut sudah tadi. Mirip dengan kes B ini, isu B. Demikianlah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Hajar. Nah, kesepakatan Abu Mansur Maturidi dengan Imam Abu Hasan Asy'ari diperakui oleh ulama generasi demi generasi sehingga sampailah kepada Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah. Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah, kitab Tuhfah gabung dengan Nihayah. Ya. Nanti kalau kamu orang pergi ke mana-mana sempat belajar bah. Tuhfah wan Nihayah. Ya. Tuhfah Ibnu Hajar, manakala Nihayah Syekh Ramli. Nah, dua-dua kitab ini digabungkan. Tuhfah Nihayah. Nah, Tuhfah adalah Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala, seorang muhaddis yang ahli sunnah wal jamaah itu. Dan Syekh Ramli. Nah, jadi Syekh Ramli pun sama saja dalam bab murtad. Manakala Ibnu Hajar dalam bab yang sama, ya, dalam bab mengenai binasa agama, binasa Islam, binasa iman. Tuhfah dan Nihayah itu. Nakal katanya. Adapun Ibnu Hajar ya, menulis tentang hal ini di dalam kitab Tuhfah. Beliau nakal berarti beliau mengutip, mengambil, mengeluarkan daripada kitab Muwaqif, bukan Mawaqif, sebenarnya Muwaqif nama kitabnya itu. Jadi dari segi bacaan tidak salah, Mawaqif pun. Ya. Daripada kitab apa? Kitab itu namanya Mawaqif, disebut di sini boleh baca Muwaqif dan syarahnya.
syarah kepada Muwaqif ini ada banyak. Jadi kitab induknya adalah Muwaqif, kemudian syarah kepada Muwaqif ini ada lebih kurang 300 ke 400 syarah. Nah, Walid tidak pernah berjumpa dengan kitab Muwaqif ini. Kitab Muwaqif ini dilihat sebagai kitab yang besar, ya, kitab yang mengandungi fatwa-fatwa yang berbagai-bagai. Nah, syarahnya kemudian itulah yang menukilkan, memperkecil, memperkecilkan skop maklumat di dalam kitab Mawaqif ini. Jadi Mawaqif kita tidak tahu. Syarahnya boleh jumpa sudah. Salah satu syarahnya di situ. Bukan salah satu, ada 2 syarah merujuk kepada Mawaqif ada di situ. Salah satunya Al-Aqidatul Kubra, ada, boleh tengok sudah tadi. Dan lagi satu apa? Ingat, ada di situ. Nah, kalau kita berkesempatan belajar, Masya Allah. Mau belajar macam mana? Mau pulang sudah. Gatal mau menikah sudah. Busy pun gatal sudah. Betul kan? Tiada? Okey, Alhamdulillah. Okey, jadi secara tidak langsung A, B dan C yang terpapar di whiteboard kita ini adalah kesimpulan. Nah, oleh tulis sudah tajuknya, kesimpulan daripada qaul 2 imam mu'tabar ahli sunnah wal jamaah. Nah, yang lain-lain ulama yang datang kemudian daripada mereka semua berjalurkan kepada mereka berdua, ya, sama ada berjalurkan kepada Abu Mansur Maturidi maupun berjalurkan kepada Imam Abu Hasan Asy'ari. Dan tidaklah bermaksud hujah itu berhenti di situ. Berarti ada hujah-hujah baru yang didatangkan oleh para ulama, tetapi tetap berjalurkan kepada 2 imam besar ini, ya. Nah, nanti kalau kita baca kitab lain, kita berjumpa dengan macam-macam hujah lagi, kan, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan perkembangan masa dan sebagainya. Okey. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, dan kata Mu'tazilah. Nah, sekarang musannif mendatangkan musuh yang memerangi, musuh yang apa ya? Musuh yang musuh kepada ahli sunnah wal jamaah. Isunya begitu saja, ya kan? Musuh besar kepada ahli sunnah wal jamaah, ya. Yang sebagian ulama mengklasifikasikan bukan musuh sekadar musuh, tapi munafiknya kepada ahli sunnah wal jamaah, munafik kepada agama. Nah, itulah Mu'tazilah. Nah, ini belajar sudah semua orang. Jadi, dan kata Mu'tazilah. Nah, sekarang kita tanya balik. Mu'tazilah siapa pelopornya? Fas. Wasil Ibnu Atta. Wasil, betul tak? Kan? Pandai wah, Fas, ha? Ingat sudah dia. Mesti dia kurang makan belajar. Okey. Nah, apa doktrin Mu'tazilah yang paling top? Dan tahu? Oh, okey. Okey, terus ayat kau. Manzilah bainan manzilatain. Nah, sebut begitu. Okey, itu tidak besar. Ada lagi yang lebih besar mempengaruhi. Ya. Apa betul? Doktrin Mu'tazilah yang paling besar. Itu paling besar, ya. Meletakkan akal di ranking yang paling tinggi rantau. Melebihi wahyu. Kau ni kasih madu orang jantan saja. Menang perempuan pula. Okey, Pak. Itu doktrin yang paling besar, kan? Kita perlu memahami doktrin-doktrin ini. Kenapa? Nanti kita akan mengkaji betapa doktrin ini menyesatkan manusia, atau sisi lain bagaimana doktrin-doktrin ini menyesatkan manusia. Nah, itu, ya.
Jadi sedikit sebanyak ini kita baca fatwa sudah. Tapi kalau dalam ranking usuluddin, nah itu penting kepada kita mengetahui, memahami Mu'tazilah. Mengetahui doktrin ya, yang boleh maksud ini doktrin. Okey, kita sebut dulu doktrin Mu'tazilah sikit Ini belajar sudah. Nah, jadi sebut yang paling top sekali adalah meninggikan akal dari wahyu. Ini paling top. Kan? Dan implikasi daripada meninggikan akal kan, daripada wahyu ini, nah manusia menolak Al-Quran. Menolak Quran, hadis. Nah, sampai tidak mau pakai Quran hadis, pakai logik akal saja. Nah, itulah implikasinya. Antara implikasinya. Manusia menganggap Al-Quran itu tidak penting, hadis itu tidak penting. Manusia menganggap petunjuk itu tidak penting, penunjuk itu tidak penting. Manusia lebih mementingkan kemunasabahan akal. Nah, itu jam apabila kemunasabahan akal itu dipentingkan, rasionalisme itu dipentingkan. Nah, ada banyak hal di dalam agama, dalam Islam yang mencabar rasionalisme. Contohnya, beriman dengan perkara yang gaib. Nah, ini sangat mencabar rasional. Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman dengan perkara yang gaib. Sangat mencabar rasional, betul kan? Nah, apalagi akal yang tidak pernah apalagi akal yang tidak terdedah dengan maklumat-maklumat dari awal. Nah, macam mana? Akhirnya manusia cenderung kepada meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sunnah. Nah, semuanya pakai akal saja. Maka kalau kita tidak bekerja, mana mungkin kita ada duit? Nah, itu akal. Akal yang menyifatkan begitu. Sedangkan Allah boleh memberi rezeki cara mana sekalipun. Betul kan? Jadi kecenderungan akal ini akan menyebabkan manusia terpesong jauh daripada petunjuk dan penunjuk. Ya, petunjuk yaitu Al-Quran, penunjuk yaitu hadis baginda Nabi SAW. Dan manusia semakin jauh, semakin tidak mau mengikut Al-Quran, semakin tidak mau mengikut hadis baginda Nabi SAW. Nah, begitu. Okey, itulah bagiannya Mu'tazilah. Kita perkenalkan sikit sebab kita dah belajar semua itu. Nah, jadi kata musannif dan kata Mu'tazilah. Kenapa musannif mendatangkan Mu'tazilah? Nah, boleh sebut sudah. Mu'tazilah menjadi musuh besar kepada ahli sunnah wal jamaah dalam komuniti umat Islam. Jadi umat Islam bukan saja berdepan dengan Yahudi, bukan saja berdepan dengan Nasara, bukan saja berdepan dengan ketika itu Majusi dan sebagainya. Nah, jauh lebih payah, jauh lebih susah, jauh lebih menimbulkan kemudaratan kepada umat. Ahli sunnah wal jamaah berdepan dengan Mu'tazilah. Nah, disedari Mu'tazilah itu bermunculan gabungan hasil gabungan Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah M Murji'ah Mal'unah. Nah, gabungan daripada situ, nah kemudian tercetuslah Mu'tazilah. Jadi di sini campur sudah ini. Campur sudah. Sudah liberal, plural, ini apa? Sekular. Bukan. Sekular di ujung sana. Liberal, plural, apa lagi? Apa itu lupa sudah di sini. Nah, akhirnya jadi sekular di sini.
Jadi sekuler di situ. Pragmatis. Nah, pragmatism, liberalism, pluralism, nah akhirnya sekuler. Itu nama-nama modern, ya. Nah, hakikatnya dari Qadariyah, Jabariyah, dan Murji'ah. Nah, tercetuslah Mu'tazilah. Ada pandangan lain yang mengatakan Mu'tazilah seiring saja dengan ini. Walaupun seiring, tetapi kita susun begini untuk melihat kepada bagaimana Mu'tazilah berkembang, ya kan? Nah, apalagi ketika dia menguasai kerajaan, seluruh kerajaan Abbasiyah, Bani Abbasiyah menganut Mu'tazilah. Nah, ketika mereka menguasai kerajaan, nah mereka menggunakan kekuasaan kerajaan itulah untuk memu'tazilahkan umat pada ketika itu. Ya. Nanti sampai di sekuler, nah Walid ada buku-buku tentang sekuler, nanti kamu orang baca ya. Okey? Walid tidak akan mengajar bahasa sekuler, mau mengajar bahasa mana? Nah, baca, buat kajian, buat penelitian, dan present. Okey. Yang berapa dah? Dan kata Mu'tazilah, bahwasanya hakikat iman itu murakkab. Nah, sekarang bertembung sudah. Ahli sunnah wal jamaah, khususnya Asy'ariyah, mengatakan hakikat iman itu murakkab. Nah, sekarang jumpa pula dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah juga mengatakan hakikat iman itu murakkab. Ya. Dan kata Mu'tazilah bahwasanya hakikat iman itu murakkab. Ya. Adapun kita baca sudah, Imam Abu Hasan Asy'ari menyebut bahawa hakikat iman itu murakkab, kan? Betul kan? Betul ke Fas? Siapa lagi yang mengatakan hakikat iman itu murakkab? Ha? Siapa lagi, Fas? Tiada siapa lagi? Tiada siapa? Nah, Fas. Kemarin saja baru belajar, ini hari lupa dah. Makan belacan. Makan belacan dengan Maggi. Hah? Nah, lihat muka surat Fas, muka surat 8. Di bawah ayat Al-Quran itu, kau baca sekarang. Di bawah ayat Al-Quran itu ayat 14 surah Al-Hujurat. Nah, di bawah ayat itu kau baca. Keluarkan suara jantan kau itu. Di bawah surah Al-Hujurat itu, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Nah, di bawah sana ada makna. Di bawah makna itu apa? Kau tengok kau punya dhabit penuh kitab, tapi kau sendiri tidak tahu di mana. Kau baca lagi sekali. Kau baca macam siam saja. Tak pandai jauhilah orang suruh baca. Kalau pandai aku suruh kau baca, buat apa? Nah, baca Lina yang sambung tadi, Mu'tazilah. Dan kata Mu'tazilah. Nah, tercari-cari saja kamu orang di mana. Aku heran, Mbak. Kenapa kau tercari-cari? Nah, kau jangan jawab lagi soalan. Ku tanya kenapa kau tercari-cari. Jawab itu dulu. Diterima kah?
Itu bukan jawapan, bah. Itu tidak betul, bah. Sebenarnya kau tidak tahu di mana kita belajar malam ini. Nah. Besok satu orang pergi Kuala Ketil cari kitab Jawi yang di itu. Yang klasik. Tak boleh macam ni. Kalau kamu orang terpinga-pinga macam ni, tak boleh. Tahukah? Sangat tidak boleh. Dan Walid nampak 2 kali 3 kali sudah terpinga-pinga aja. Jadi betul-betul kamu orang cerita. Boleh faham ke tidak boleh faham? Walid mau tanya sekarang. Lina, kau boleh faham ke tidak boleh faham? Boleh menggunakan kitab ini mengajar. Kalau tidak boleh faham, kita stop. Nah, kita baca kitab yang darjah 1 punya itu. Wujud artinya ada, lawannya tiada, mustahil Allah SWT itu tiada, dalilnya bahru alam ini. Kita mula begitu balik, Pak. Sebab memang kamu orang kebingungan. Sebab tahqiq, tahu kah? Jadi Walid saja mempercepatkan pengajian sampai ke kajian kitab. Bawa tahqiq ini supaya masa 4 tahun yang terjanji dengan kamu orang, sekurang-kurangnya kamu orang berdepan dengan hal begini. Nah, Walid gagahkan, tahu kah? Kalau kamu orang tidak mempunyai keupayaan, nah kita stop. Tidak boleh, Pak. Itu betul. Nah, sebab itu Walid tanya, bolehkah tak boleh faham? Kau boleh faham ke Lina? Tak boleh. Nah, 1. Kau boleh faham ke Fas? Tak boleh. Kau boleh faham Mimi? Tak boleh. Kau boleh faham apa nama ni, Sheila? Sikit pun kira tak boleh. Kau boleh faham betul? Tak boleh. Okey, 5 orang tak boleh. Kau boleh faham? Kau boleh faham, Jul? Kau boleh faham, Rantau? Okey, 3 orang di jalan, 3 orang ni berhenti. 5 orang kamu orang berhenti kitab ini. Ingat ya. Dengar ya. Tidak boleh nanti kamu orang jadi gila. Biar bodoh tak apa, jangan gila. Nah, aku biar bodoh tak apa, jangan gila. Padahal kitab inilah yang paling rendah sekali dalam pemahaman, tahukah? Ini pun kalau kamu orang gagal faham, nak mau bawa ke tengah macam mana? Masalah kamu orang adalah antara lain adalah skop belajar macam darjah 1, darjah 2. Tidak boleh bawa kamu orang berkembang lebih jauh. Kena ikut step. Tingkatan 1 belajar apa, tingkatan 2 belajar apa. Tidak boleh, Pak. Berarti kamu orang akan mengaji kitab itu saja dulu. Asas akidah. Ada asas akidah Islam dengan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Itu saja. Nah, ini tidak layak, Pak. Faham tak? Nah, kamu orang boleh dengar, tetapi tidak boleh belajar. Dan nanti kamu orang jangan ada di depan. Orang lain yang belajar ada di depan. Kamu orang di belakang, ya. Faham tak? Nah, hari Jumaat untuk kitab ini. Dan kamu orang dikecualikan. Tidak perlu bawa kitab pun tak apa. Faham tak? Nah, itu kamu orang terpaksa, Pak. Sebab memang kamu orang lambat. Walid sedar benda ini bukan baru. Daripada awal Walid bincang benda ini, Walid nampak sudah. Bahawa kamu orang punya pikiran sangat lambat. Sebab itu, daripada awal itu hari Walid kata, kamu orang sebenarnya di RTMS 0. Walaupun RTMS declare, kamu orang sudah selesai asas. Tapi sebenarnya 0. Tahu tak? Nah, jadi keputusannya hari Jumaat depan, kamu orang tidak boleh ikut ini, ya. Kecuali mereka yang boleh ikut saja. Kamu orang boleh masuk di dalam majlis, boleh. Tapi Walid tidak akan berinteraksi dengan kamu orang sebagai kamu orang belajar kitab ini. Faham tak? Nah, jadi Walid kasih tahu itu supaya kamu orang nanti tidak menangis di bawah kandang kambing itu. Nah, Walid akan berinteraksi dengan orang yang belajar kitab ini saja. Jelas ini, ya? Nah. Jadi kamu orang 5 orang stop. 1, 2, 3, 4, 5 stop. Farhaizati Walid tidak tahu. Sekejap lagi Walid akan cek di rumah. Kalau dia pun tidak boleh stop. Nah, begitu, Pak. Fokus kepada yang layak, yang sesuai untuk kamu orang faham saja. Nah, berarti
Satu tauhid, kedua usuluddin. Tahqiq tidak boleh. Nah, itu maksudnya. Faham tak? Nah, habis. Kita pun berhenti di situ. Bagaimana tadi? Muka surat berapa? Dan kata Mu'tazilah, nanti kita ulang di situ balik. Rugilah, kamu orang rugi. Sebab itu Ustaz Nazri tanya, baru ni tanya, nak hantar budak lagi Walid bagi tahu sistem kita. Nah, terkejut dia. Bilang tidak ada budak Sabah yang boleh macam ini. Dan kita sepatutnya mewujudkan persekitaran itu kan. Nah, belajar, kalau setakat mau belajar fardu ain itu, nah tidak perlu datang sampai sini, Pak. Nah, Ustaz Nazri bilang, budak-budak Sabah kasih ajar fardu ain saja. Kalau untuk fardu ain saja, Mizi, tidak perlu datang sampai sini, Pak, kan? Nak buat apa? Artinya kamu orang dihantar ke sini bukan untuk fardu ain, untuk menguasai seluruh disiplin ilmu. Betul kan? Nah itu. Mau kuasai apa? Kalau sekadar itu saja pun kamu orang blur saja, nah jauh apa mau menguasai. Sebab itu Walid selalu tanya, faham atau tidak faham? Faham atau tidak faham? Letih Walid mencatatkan. Kau tengok. Kadang-kadang satu-satu perkara itu Walid catat sampai 5 kali, 10 kali. Nah, letih, Pak. Jadi, Walid mau orang yang boleh belajar saja berada di depan, dan Walid berinteraksi dengan orang yang belajar. Yang berkemampuan belajar, Pak. Yang tidak mampu, nah kamu orang tangguh dulu. Tengok saja dulu. Faham tak? Berarti dalam subjek yang perlu gugur adalah subjek ini, ya. Kajian kitab, tahqiq, Walid gugurkan kamu orang punya subjek itu. Kamu orang ingat Walid tidak rekod kah? Walid ada rekod semuanya. Okey, ada pertanyaan kah? Ada tasdik. Dah kita belajar sudah kan? Abu Mansur Maturidi kau tengok. Ada tasdik, ada tasdik. Nah, pada dasarnya orang ada tasdik, tidak ada ikrar, tidak ada amal. Orang itu tetap pada sisi manusia, pada sisi kita, tetap dia tidak beriman. Kerana tandanya apa? Isunya itu tandanya kan. Nah, itu. Jadi perlu ada tanda, ya. Nanti kita satu lagi peringkat kajian kitab kita baca Jauharah Tauhid. Nah, ketika itu kita akan berdepan dengan semua perkara. Tapi ambil masalah, ya. Nah, itu contoh. Kau fahamkan yang itu dulu, nanti ke depan nanti kita bincang panjang itu. Okey. Lain, ada soalan kah? Tidak. Tak dengar lagi. Wahabi, kita tak mencampur dengan Wahabi ki. Jangan campur lagi, saya lagi pening. Kan? Kita akan, pasal kita bukan ahli fatwa. Kita takut ni kamera ni nanti orang baca jadi kita fitnah pula. Kita tak mahu tu. Kan? Boleh saja kita nak klasifikasi Wahabi duduk tak mana as a sentiment. Kita tak mahu ilmu ni diwar-warkan dengan sentimen, kita tak mahu. Kan? Jadi kita selesai satu fasa, nanti sampai fasa-fasa dia kita buat compare tu, perbandingan, baru kita boleh bercakap. Itu je. Ya. Dia tak solat ni dia kategori asi. Dia kategori mukmin tapi asi. Itulah ada pendapat, saya bincang dah baru ni, ada pendapat antaranya ialah Imam Nawawi dalam Syarah Muhazzab. Syarah Muhazzab ini majmu', ini himpunan Syarah Muhazzab. Ini Imam Syirazi, induk dia adalah Syarah Muhazzab Imam Nawawi. Imam Nawawi membincangkan limitasi had orang yang tidak solat. Itu. Jadi katakan orang yang tidak solat itu dia tetap mukmin, cuma asi saja. Dia ada hadnya, ada limitasinya.
Sampai mana dia dihukumkan sebagai asi. Selepas itu jadi kafir. Ada. Jadi antaranya adalah apabila dia menghalalkan perbuatan meninggalkan solatnya, atau dia tidak merasakan berdosa, hilang rasa berdosa dah sebab tinggal solat. Ini di antara yang boleh menyebabkan jadi kafir, menyebabkan batal iman tu. Kan? Jadi ukuran tu munasabah. Kalau sudah tak solat bertahun-tahun misalnya kita katakan, takkan dia duk merasa berdosa lagi. Rasionalnya orang yang rasa berdosa. Sebab itu kita bincang tentang hubungan. Isu kita, poin dasar kita adalah hubungan. Kalau kita ada rasa berdosa, berarti masih ada hubungan. Seperti mana kita rasa bersalah kepada seseorang, itu kerana kita ada hubungan dengan dia. Kan? Apabila kita tidak rasa berdosa, tidak rasa bersalah, berarti hubungan itu dah tak ada. Ya kan? Nah, bila tak ada hubungan dalam konteks ilmu yang kita bincang, tak ada apa, tak ada iman lah. Itu. Boleh faham tersebut? Tak ada iman tu istilah kita. Istilah hukumnya jadi kufur, jadi kafir. Jadi sebab itu kita merujuk kepada kaul-kaul yang lebih besar. Nanti kita akan menjumpa lah benda-benda tu. InsyaAllah ta'ala. Boleh faham tak tu? Okey. Darurah. Istilah Arabnya darurah lah. Darurat tu kita kata. Contohnya dalam fiqh mengajak tentang darurah ni. Masuk lautan rimba ke apa ke, tak ada benda nak makan lah. Putih bekalan makanan. Nak daun pun, tak nak naik ambil daun atas tu, mati kat tengah jalan tu ya. Pokok tinggi-tinggi. Misalnya kan, apa tak ada, tengok-tengok babi dah lalu sekok. Lompat cekuk tengah belakang babi tu, sebelah. Panggang makan. Boleh. Boleh. Sebab apa? Dia panggil darurah. Jadi antara perkara darurah itu, yang disabitkan dengan darurah itu adalah perkara yang mungkin kalau tak makan bawa kemudaratan, kalau tak ambil bawa kemudaratan kat kita. Kemudaratan itu dia ada sisi-sisi, ada tahap-tahapnya. Salah satunya kemudaratan nyawa misalnya. Ketika itu darurah itu boleh diguna pakai. Dia panggil hukum daruri asalnya dalam kitab fiqh. Jadi kita boleh mengguna pakai darurah. Babi hukumnya haram kita makan dia. Cuma kita ahli sunnah wal jamaah haram segala-galanya sabit babi ini. Wahabi dia haram daging saja. Tulang boleh buat sup. Tak ada masalah. Dalam akidah pun ada darurah dia juga. Dalam akidah pun ada darurah dia juga. Tapi darurah dalam hal akidah ni dia kecil skop dia. Skop kecil. Kalau kita nak mudah sebutnya, kita kata antara jahil dengan tahu. Itu saja. Skop dia kan. Jadi kalau kita jahil, jadi kita berdosa dengan sebab jahil tu. Kalau kita tahu, kita mungkin berdosa dengan sebab kita tahu tapi duk buat benda salah juga. Misalnya begitu. Dua-dua salah. Jadi itu kaitan darurah lah. Kita akan berbincang panjang tentang tu terkait dengan darurah ni nanti apabila kita masuk fasal yang kedua. Kerana fasal yang kedua nanti kita akan berbincang buat macam ni jadi macam ni, buat macam ni jadi macam ni. Jadi disitulah kita akan melihat bagaimana darurah itu peranan nak melepaskan keadaan-keadaan tu. Cara ulama susun kitab ni dia macam tu lah. Barulah kita boleh berkembang fikiran. Jika tidak kita boleh penin gitu ya. Penin bela mati tang tu. InsyaAllah. InsyaAllah tak apa. Boleh. Okey nah, tak ada mana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma hdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin والشهداء والصالحين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل.
Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.